Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi dalam kuliah Zoom ini setelah setahun lebih kita berhenti kuliah secara Zoom, kita buat secara hybrid. Tapi oleh kerana permintaan ramai daripada jemaah-jemaah Zoom ini untuk kita adakan kuliah ini kembali kepada Zoom. Ya, jadi saya pun dah berbincang dengan Kak Jini, dengan Ustaz Reza supaya kita teruskan kuliah ni Zoom lah. Ya, kerana ia lebih mudah bagi tim lokal dan juga bagi jemaah-jemaah untuk hadir. Sebab kalau kuliah hybrid ni kita buat selepas maghrib. Jadi bila selepas maghrib tu masa yang diambil untuk tuan-tuan pergi ke masjid kemudian nak balik dengan kuliah tu mungkin tak begitu sesuai, ya. Jadi insya-Allah kita akan mula semula kuliah kita secara Zoom ini pada setiap hari Isnin selepas Isyak insya-Allah. Jadi tuan-tuan tunggu kepada apa yang kita panggil sebagai pemakluman seterusnya bila kita akan bermula. Tapi sepanjang bulan puasa ni kita akan adakan kuliah hari Isnin pada pukul 5 suku. Cuma saya terlewat sikit tadi sebab saya ingat pukul 5.30. Rupanya pukul 5 suku. Jadi mujurlah Kak Jini ingatkan. Terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Kita nak sambung balik kuliah kita menggunakan buku Al-Adabul Mufrad. Kita kalau dalam catatan saya lah, kita akan bermula pada bab yang ke-68. Iaitu kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan bab-bab yang berkaitan dengan berbuat baik kepada jiran. Ya. Kita nak masuk kepada bab yang ke-68 hari ini, iaitu babu syikayatil jar. Bab pada membicarakan tentang syikayat al-jar. Babun syikayatul jar. Bab pada membicarakan tentang aduan jiran, ya, aduan jiran. Baik. Hadis nombor 124. Tuan-tuan tengok dalam muka surat dalam kitab tuan-tuan, hadis nombor 124. Mungkin nombor muka surat beza sebab saya guna versi lain, cetakan Arab, tuan-tuan guna cetakan Melayu, jadi tak sama. Tengok nombor hadis 124, bab nombor 68, ya. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Safwan ibn Isa qala haddatsana Muhammad ibn Ajlan qala haddatsana Abi an Abi Hurairah qala qala rajulun ya Rasulullah inna li jaran yu'dhini faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك قال لي جار يؤذيني
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai hadis yang ke-24, sebagai hadis yang ke-124. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari, Ali bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Safwan bin Isa telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Muhammad bin Ajlan telah menyampaikan kepada kami. Dia mengatakan, ayah saya telah menyampaikan kepada saya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki. Seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama lelaki ini? Tak ada. Tak disebutkan di dalam riwayat ini. Berkemungkinan kerana para sahabat yang meriwayatkan hadis ni, ya, sahabat yang riwayatkan hadis ni iaitu Abu Hurairah, ya, dan juga sahabat yang lain yang juga meriwayatkan hadis ni iaitu Muhammad Abdullah bin Salam, tak mau menceritakan nama lelaki ini sebab dia bercerita tentang keburukan jiran dia. Dia bercerita tentang keburukan jiran dia, jadi perawi mungkin tak nak ceritalah pada kita. Sebab kalau cerita nanti, kita akan dapat tahu siapa jiran dia, sebab benda ni benda yang tak bagus untuk diketahui. Sebab dia nak mengadu tentang sifat buruk jiran dia. Jadi tak perlulah untuk diketahui oleh ramai orang. Sebab itu mungkin nama lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak disebut secara jelas. Dia sebut mubham saja. Jaa rajulun. Datang lelaki. Qala rajulun ya Rasulullah. Seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah. Dalam kuliah saya yang sebelum ini, dalam kuliah saya lepas, telah pun saya huraikan berkenaan dengan mubham. Mubham ni maksudnya namanya tidak disebutkan secara jelas. Mubham ni ada dua. Satu mubham dalam sanad dan satu mubham dalam matan. Mubham dalam sanad bermakna namanya tak disebut dalam sanad. An rajulin, daripada seorang lelaki. Siapa dia? Kalau mubham dalam sanad, ia mengganggu kesahihan riwayat. Sehinggalah kita kenal pasti siapakah lelaki yang tak disebut nama tu dengan kita melakukan perbandingan riwayat, dengan kita cari sanad-sanad yang ada sehingga terbukti namanya siapa. Kalau namanya disebut, kalau namanya tidak disebut dalam matan, namanya tak disebut dalam matan, yang ni tak menjadi masalah. Cuma kadang-kadang menyebut nama dalam matan ni penting. Kerana kalau hadis tu berkaitan dengan fadilat seseorang, kelebihan seseorang, penting jugalah untuk kita tahu kenapa Nabi puji dia dan siapa pemilik pujian itu. Tapi dalam hadis ni berkemungkinan sengaja disembunyikan. Berkemungkinan sengaja disembunyikan. Sebab apa? Sebab berkemungkinan kisah ini adalah kisah tentang benda yang tak bagus. Aduan seorang jiran tentang jirannya. Mungkin lelaki ni bagus. Dia datang, dia mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jiran dia yang tak baik. Tapi kalau dia bagi tahu namanya secara jelas, kita mungkin dapat detect siapa jirannya itu. Sedangkan jirannya tu diadu tentang sifat buruknya dan tak semua orang perlu tahu. Hanya orang-orang yang ada kepentingan je perlu tahu. Macam Nabi SAW dia perlu tahulah. Sebab Nabi itu Nabi. Nabi itu adalah mufti pada zaman dia. Orang minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun akan jawab untuk menyelesaikan urusan umat. Nabi juga hakim yang akan menyelesaikan hukuman urusan-urusan orang-orang yang berada di Madinah. Okey. Dia pun datang kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jaran yu'dhini. Ya Rasulullah, aku ada seorang jiran yang menyakiti aku. Kan aku ada seorang jiran, dia sakiti aku. Faqala intaliq. Maka Nabi SAW berkata, intaliq. Kamu beredar daripada sini sekarang. Kamu pergi sekarang, beredar daripada tempat yang kamu ada bersama dengan aku sekarang ni, kau pergi balik, fa akhrij mata'ak ila tariq. Maka hendaklah kamu keluarkan barang-barang kamu, letakkan di jalanan.
keluarkan barang-barang penting kamu, pergi letak atas jalan. Dia tak tanya panjang, dia buat yang macam mana Nabi kata. Fantalaqa, maka dia pun balik ke rumah. Fa akhraja mata'ahu, dia pun keluarkan harta-harta yang ada dalam rumah dia tu, dia pergi letak di jalan. Fajtama'an nasu alaihi, lalu manusia, orang ramai yang lalu di jalanan itu berhimpun tengok dia. Masing-masing berhimpun tengok dia. Faqalu ma sya'nuk, maka mereka pun tanya soalan pada dia, apa keadaan kamu ni? Kamu ni apa pasal? Pasal apa yang kamu pergi letak barang-barang dekat jalan ni? Maka dia pun menjawab, inna li jarun yu'dhini, aku ada seorang jiran yang menyakiti aku. Fadzakartu dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq. Lalu aku pun pergilah jumpa Nabi. Aku bagi tahu dekat Nabi, aku ada seorang jiran yang menyakiti aku. Lalu Nabi SAW pun kata pada aku, balik, keluarkan harta-harta engkau, letakkan di jalan. Faja'alu yaqulun, orang-orang yang dengar perbuatan ni, orang-orang yang dengar perkataan lelaki ni, orang pun kata, Allahumma la'anhu, ya Allah, laknatkanlah dia. Yakni, ya Allah, jauhkanlah orang yang menyakiti orang lain ni daripada rahmatmu kalau dia tak bertaubatlah. Ya? Allahumma khzihi, ya Allah, jadikan dia berada dalam keadaan hina. Jika dia tidak berubah, jika dia sentiasa melakukan perkara-perkara yang menyakiti jiran yang lain ni. Jadi nak bagi tahu kepada kita semua, perbuatan menyakiti jiran ni, perbuatan menyakiti jiran ni perbuatan yang berat, perbuatan yang besar. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh orang yang disakiti oleh jiran ni keluarkan barang-barang, letak kat tepi jalan supaya orang ramai tahu. Maka ya Allah hinakan dia. Ni doa orang yang dengar perbuatan ni, fabalaghahu, tiba-tiba doa orang ramai ni dan peristiwa letak barang di jalanan ni sampai kepada jiran yang menyakiti jirannya yang lain itu. Fa'atahu, lalu dia pun datang. Faqala irji ila manzil, irji ila manzil, kembalilah kamu ke rumah kamu, tak payahlah duduk kat sini lagi dah. Tak payah duduk kat sini lagi dah. Fa wallahi la uzik, demi Allah aku tidak akan menyakiti kamu lagi. Maka ya, dalam isu kita panggil, dalam isu ini kita nampak yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat serius dalam nak menangani jiran yang suka menyakiti jirannya yang lain. Dan ini telah pun disebutkan oleh saya di awal kuliah tadi. Penting untuk kita berbuat baik kepada jiran. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada umat dia bagaimana cara yang bijaksana untuk menangani masalah yang sedang kita hadapi dengan cara yang hikmah. Sebab itu kata Syekh pengarang kitab Rasyul Barak ni, dia kata apa? Dia kata Tawjihur Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ikhtiyaril hikmah asy-syar'iyyah lidaf'il 'ada' wa su'il muamalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi panduan kepada lelaki yang disakiti ni, lelaki yang disakiti oleh jirannya ni, Nabi bagi dia panduan. Macam mana cara nak membebaskan diri daripada benda yang boleh menyakiti kita dengan cara yang sangat berhikmah. Kita tak pergi sakiti dia balik, tetapi hanya sekadar meletakkan barang di jalanan menyebabkan si jiran itu malu. Jiran itu malu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ta'thirul uslubil hasan wasiyasah daqiqah awqa'u fi nufusin nas ataupun fi nufus.
kesan kepada cara yang bagus dan juga polisi yang baik dalam mengambil keputusan, kadang-kadang kesannya memberi, orang kata apa, peranan yang besar pada jiwa. Kan? Maksudnya orang tu menyakiti kita, kita tak balas dia menyakiti kita tu, tapi kita balas dengan cara lain. Ia lebih memberikan kesan yang besar berbanding kita maki dia balik. Berbanding kita memaki dia balik. Okey. Kemudian al-muamalah as-sayyi'ah ma'al jiran la yardaha al-uqala wal akarim. Ini satu benda. Menyakiti jiran adalah perkara yang tidak diterima oleh mana-mana orang yang mulia. Orang yang mulia walaupun dia tak disakiti, tetapi secara fitrahnya manusia tak boleh terima perbuatan menzalimi orang lain. Macam mana dia tak ada kaitan pun dengan satu orang, macam mana dia tak ada kaitan pun dengan satu orang, tapi bila dia dengar ada orang yang dizalimi, pastinya orang yang ada akal, yang waras akan tak setuju. Dia kata, pasal apa dia pergi zalim orang ini? Kerana manusia secara tabiatnya, secara fitrahnya akan membantah perbuatan ataupun perlakuan menzalimi orang lain. Dan yang keempat, ni saya tambah. Dibenarkan untuk kita menyebutkan keburukan seseorang jika ada keperluan, terutamanya apabila nak meminta fatwa yang ada kaitan dengan diri kita, ataupun untuk mengangkat kezaliman daripada berlaku pada diri kita. Mengumpat adalah satu benda yang haram, tidak dibenarkan dalam agama. Tak boleh kita mengumpat orang, tetapi mengumpat itu dibenarkan pada tempat-tempat yang dibenarkan oleh syarak. Di antaranya adalah meminta fatwa atau meminta fatwa daripada mufti untuk hukum yang ada kaitan dengan kita, ataupun ya, kita nak minta hukuman, kita nak minta ruling daripada hakim. Itu dibenarkan. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meletakkan satu bab di dalam Riyadhus Salihin. Bab tu dipanggil babu ma yubahu minal ghibah. Bab pada perkara yang diharuskan mengumpat. Di sana ada beberapa perkara ataupun beberapa keadaan yang dibenarkan oleh syarak untuk kita mengumpat. Walaupun mengumpat tu asalnya diharamkan oleh syarak, tapi ada tempat-tempat dibenarkan. Saya paparkan kepada tuan-tuan bab dalam Riyadhus Salihin. Siapa yang ikut kuliah saya hari Selasa dan Khamis, dia bacalah Riyadhus Salihin ni, tapi belum sampai bab ni lagi. Kita baru sampai bab yang ke-65. Ni bab yang ke-256. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, i'lam anna al-ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'i la yumkinu al-wusulu ilayhi illa biha. Dia kata, ketahuilah, mengumpat itu dibenarkan jika ada tujuan ataupun matlamat yang benar dan syar'i, dan tak mungkin untuk mendapat matlamat tersebut melainkan dengan mengumpat. Dia kata, apa yang mengumpat dibenarkan tu? Yang pertama dia kata at-tadhallum, mengadu tentang kezaliman. Fayajuzu lil mazlumi ay yatadhallama ila sultan wal qadhi wa ghairihima mimman lahu wilayah aw qudrah ala insafihi min zalimihi fayaqul zalamani fulanun bikadha. Dibenarkan bagi orang yang dizalimi untuk mengadu kepada sultan, atau sultan ni pemerintahlah, kepada pemerintah ataupun kepada hakim ataupun selain daripadanya yang mempunyai kuasa politik, ataupun boleh mengadu kepada orang yang ada kemampuan untuk menasihati si zalim ni supaya tak melakukan kezaliman lagi. Lalu dia mengatakan zalamani fulan bikadha, fulan telah menzalimi saya dengan perbuatan sekian. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh sahabat ni bila berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata, sebenarnya saya dizalimi oleh jiran saya.
jiran saya menyakiti saya. Jadi oleh kerana itu dibenarkan untuk mengangkat kezaliman. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar wa raddil 'asi ila as-shawab. Yang kedua, nak minta tolong untuk mencegah kemungkaran dan nak mengembalikan pelaku maksiat kepada kebenaran. Lalu dia berkata kepada orang yang mempunyai kemampuan untuk mengingkari ataupun menghilangkan kemungkaran. Fulan ya'malu kadza, fulan ni buat macam ni. Jadi tolong halang dia, boleh tak? Tapi kalau dia pergi mengadu pada orang yang tak mampu untuk mencegah kemungkaran tu tentang keburukan orang lain, itu adalah benda yang haram kerana dia masuk dalam mengumpat lah. Tapi kalau dia mengadu kepada orang yang mampu untuk mencegah kemungkaran dan memang tujuan dia bercerita tentang benda tu untuk kemungkaran itu dicegah, maka perbuatan itu dibenarkan. Yang ketiga, al-istifta, minta fatwa, pergi jumpa mufti minta fatwa untuk hukum yang ada kaitan dengan diri dia. Fayaqulu lil mufti, dia mengatakan kepada mufti, zalamani abi au akhi au zauji au fulan bikadha fahal lahu dhalik. Ayah saya menzalimi saya, saudara kandung saya zalimi saya, suami saya zalimi saya, ataupun si fulan buat macam ni pada saya. Boleh tak dia melakukan perkara demikian kepada saya? Apa jalan untuk saya berlepas diri pada kezaliman mereka? Itu boleh. Kerana ada keperluan, kata Imam Nawawi. Dia kata, fahadha jaizun lil hajah. Ini dibenarkan kerana ada keperluan. Walakinnal ahwat wal afdal ay yaqul ma taqulu fi rajulin aw shakhsin aw zawjin kana min amrihi kada. Lebih utama kalau dia sembunyikan. Contohnya dia bukan cerita pasal diri dia sewaktu berbicara dengan mufti. Dia tak sebut tu diri dia. Sebut aja. Kalau seorang lelaki ni tiba-tiba ada ayahnya buat macam ni pada dia, apa yang perlu dia lakukan? Kan? Tapi kalau disebut nama pun tak apa, kerana ada hadis yang menyebutkan demikian. Yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum. Untuk memberi peringatan kepada orang muslim daripada kejahatan dan menasihati mereka supaya menjauhkan diri daripada kejahatan tersebut. Antaranya, dia kata wadzalika min wujuh, ada beberapa bentuk. Antaranya jarhul majruhin minar ruah wasyuhud. Wadzalika jaizun bi ijma'il muslimin bal wajib lil hajah. Dia kata apabila kita nak mengkritik perawi-perawi yang lemah ni ataupun mengkritik saksi-saksi yang lemah, ini dibenarkan, bahkan wajib kerana ada keperluan. Ya, wajib kerana ada keperluan. Okey. Kemudian yang seterusnya, al-musyawarah fi musaharati insan atau musyarakatihi atau ida'ihi atau muamalatihi atau ghairi dhalik atau mujawaratihi. Dia kata kalau bermesyuarat, minta pandangan untuk nak menikah dengan seorang insan ataupun nak berkongsi syarikat dengan dia, nak buat bisnes dengan dia, ataupun nak pergi tinggal barang kat dia, ataupun nak pergi berurusan niaga dengan dia dan seumpamanya, ataupun nak berjiran dengan dia, maka pada waktu tu orang yang dikonsult, orang yang ditanya, kalau tahu, dia wajib untuk tidak sembunyikan keadaan tersebut. Bahkan dia kena sebut. Kerana kalau dia tak sebut, bimbang orang yang bertanya tu akan dizalim. Contoh ya, orang datang kat kita, dia tanya, dia kata, saya ni sebenarnya ada orang datang minang anak saya. Saya tak kenal lelaki ni. Saya tak kenal lelaki ni. Jadi boleh tak tolong sebut sikit kalau awak kenal. Kalau dia tahu, dia kena sebut. Kalau ada benda-benda yang tak kenal lah, saya minta maaf lah, sebenarnya saya tahu dia ni. Yang dia ni sebenarnya penagih dadah. Jadi tak payahlah terima. Nanti anak awak jadi susah pula. Kena bagi tahu. Bimbang nanti
akan kalau kita tak bagi tahu, orang yang terima peminangan itu dia tak tahu hakikat asal, jadi dia terpaksa menanggung bebanan yang mana kawan ni penagih yang tak dibagi tahu pada awal dia adalah penagih dadah dan akan menyusahkan ramai orang. Kan, tapi kalau dia betul-betul dah insaf, kena bagi tahu jugalah. Sebenarnya dia dulu macam tu, tapi saya tengok dia dah insaf dah, tak tahu dah. Kena semaklah. Dan dia kena sebut dengan niat nasihat lah. Dan dia kena bagi tahu benda yang dia tahu lah, benda tak tahu tak payahlah bagi tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, idza ra'a mutafaqihan yataraddadu ila mubtadi' aw fasiq ya'khudhu anhu ilm. Apabila dia melihat seorang pelajar agama berulang alik pergi jumpa dengan ahli bidah. Dia tu penuntut ilmu agama, pergi jumpa guru Syiah. Kena bagi tahu dia tu Syiah tu, kena hati-hati. Ataupun dia pergi belajar dengan orang fasik, pergi ambil ilmu daripada orang fasik, kena bagi tahu dia tu perangai tak elok. Kan? Wa khafa ay yatadarrar al-mutafaqih bidzalik, dan dia takut kalau orang yang belajar tu akan menjadi mudarat pula pada dia kalau dia mengambil ilmu daripada orang tu. Maka kena nasihat. Kena nasihat. Okey. Tapi dia kata kena hati-hati, dia kata. Fa'alaihi nasihatuhu bi bayani halih. Dia kena nasihat dengan menjelaskan keadaan dia. Bi syarti ayyaqsida an-nasihat, dengan syarat dia mesti ada tujuan nak nasihat. Wa hadha mimma yughlatu fi. Kadang-kadang benda ni boleh orang tersilap juga. Dia kata waqad yahmilul mutakallima bidzalikal hasad. Boleh jadi dia bercakap tu sebab hasad. Padahal dia tengok orang tu tak terkesan pun. Sekadar pergi belajar ilmu bahasa je, tak terkesan pun, tapi dia cakap juga. Ataupun mungkin orang tu baik, guru tu baik, tapi saja je dia dengki. Tapi dia kata, Imam Nawawi kata kena hati-hati, takut-takut kita hasad. Wa yulabbisu syaitanu alaihi dhalik. Kadang-kadang syaitan mengelirukan dia. Wa yukhayyalu ilaihi annahu nasihah. Sampai syaitan duk anggap ini nasihat apa, sedangkan itu mengumpat. Falyatafattan lidzalik. Oleh kerana itu kena berhati-hati. Okey. Yang kedua, yang keempat, ayyakuna lahu wilayah la yaqumu biha ala wajhiha, imma bi alla yakuna salihan laha wa imma bi ayyakuna fasikan aw mughaffala wa nahwa dhalika fayajibu dhikru dhalika liman lahu alayhi wilayah ammah liyuzilahu. Maksudnya kita tengok ada penguasa di tempat kita yang diberikan lantikan kepada dia tapi dia tak mampu nak buat. Sama ada dia memang tak layak, tak ada kemampuan, ataupun dia fasik, ataupun dia lalai jenis cuai. Maka pada waktu tu kita wajib bagi tahu kepada pemerintah tertinggi yang mempunyai kuasa untuk removekan dia daripada jawatan dia, maka kita removekan supaya boleh dilantik orang yang lebih baik. Tapi kena hati-hati kata Imam Nawawi supaya jangan kritik dia lebih pada had. Hanya berkaitan dengan urusan pemerintahan sahaja. Bila kita nampak dia tak mampu nak buat, kita bagi tahulah. Okey. Yang kelima. Ini kita dah bagi keempat tu ada 4 pecahan. Yang kelima kata Imam Nawawi, apabila seseorang itu mujahiran bi fisqih atau bid'atih. Apabila seseorang itu dia sendiri menzahirkan kejahatan dia, dia menzahirkan maksiat dia, bukan jenis buat sembunyi-sembunyi. Contohnya kal mujahir bi syurbil khamar. Dia sendiri pergi minum arak terang-terangan. Kan? Ataupun dia pergi tahan manusia, dia pergi ambil harta terang-terangan. Wajibayatil amwali zulman, dia pergi rampah harta secara zalim. Kan? Jadi dibenarkan untuk kita sebut kejahatan dia tu sebab dia sendiri tak sorok kejahatan dia. Fayajuzu zikruhu bima yujahiru fi. Boleh menyebutkan kejahatan yang dia sendiri dedahkan pada orang. Tapi kalau ada aib-aib yang tersembunyi, maka tak boleh sebutlah yang tersembunyi itu sebab dia sembunyikan. Okey? Dan yang keenam, at-ta'rif, untuk memperkenalkan manusia. Kadang-kadang manusia ni kita susah nak kenal dia, melainkan kena sebut gelaran-gelaran dia yang ada sedikit menceritakan tentang cacat diri dia sikit. Sebagai contoh, Al-A'mash, Sirabun. Al-A'raj,
si tempang. Kan? A'ma, si buta. Jadi ulama-ulama hadis ada bagi gelaran-gelaran ni sebab nama-nama mereka tu dekat-dekat. Kalau sebut nama susah nak dikenali. Jadi sebut A'ma si rabun, A'ma si buta. Alah macam kita pergi kat kampung lah, nak cari orang, sebut nama Mat, ramai orang nama Mat. Mat Kecil Kilang, ramai juga. Kita kata Mat Tempang, dia berjalan tempang sikit. Kita sebut tu bukan kita nak hina dia, tapi kita nak orang kenal supaya kita tahu rumah dia kat mana. Maka dibenarkan. Inilah 6 tempat yang dibenarkan untuk mengumpat, walaupun asalnya mengumpat itu haram. Ya? Walaupun mengumpat itu asalnya haram, tetapi dalam isu ni dibenarkan. Sebab apa? Sebab ada keperluan. Bukan wajib, ya, tetapi dibenarkan. Maksudnya kalau tak buat pun taklah berdosa. Tapi ada benda yang wajib tadi kita tengok. Contohnya macam mengkritik perawi. Ya, macam kritik perawi. Yang tu memang wajib. Sebab apa? Sebab kalau kita tak buat, dia akan menyebabkan ilmu agama akan rosak kerana banyak riwayat-riwayat yang tak betul, riwayat-riwayat yang tak sahih akan tersebar, yang palsu akan tersebar. Okey. Itu benda yang kita kena tahulah. Jadi lelaki ni yang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tadi, dia mengumpat tak? Ya, dia mengumpat. Sebab apa mengumpat? Sebab dia menceritakan tentang keburukan jiran dia. Jiran dia zalimi dia, jiran dia sakiti dia. Nabi tak tahu pun. Tapi kenapa dia buat juga, dan kenapa Nabi tak kata, kau ni, apa ni cerita keburukan orang ni? Kan? Diam-diam sudahlah. Nabi tak kata begitu. Kerana benda ni dibenarkan. Kerana benda ni dibenarkan, sebab dia tu sendiri dizalimi. Dan tak ada jalan lain. Melainkan dia akan mengadu kat Nabi SAW. Sebab Nabi pemerintah, Nabi adalah qadhi, Nabi adalah mufti. Maka Nabi SAW memberikan jalan, memberikan cara untuk bagaimana dia melepaskan diri daripada kezaliman jiran dia. Maka Nabi gunakan cara yang diplomasi, kan? Letak barang di jalan. Ini sebahagian ulama gunakan dalil ni, hadis ni bertaraf hasan. Bahkan ada sanad yang sahih pun untuk riwayat ni. Jadi hadis ni bertaraf hasan sahih li ghairi. Nabi SAW mengatakan untuk dia keluarkan barang letak di jalan. Bagi sebagian ulama moden kata, ini adalah salah satu daripada bukti ataupun dalil yang menjadi sandaran kepada golongan yang melakukan demonstrasi jalanan pada hari ini. Demonstrasi jalanan, ambil benda yang sama. Kalau jiran kita menyakiti kita, ambil harta letak kat jalan, tunjuk ke orang, kita tak puas hati. Pasal apa hang duduk kat tepi jalan ni? Jiran aku menyakiti aku, jiran aku menzalimi aku. Hari ini kita tak setuju dengan cara pemerintahan dan dia demokrasi. Maka kita tunjukkan perasaan kita di jalan. Tapi dengan syarat. Syaratnya tidak melakukan kerosakan, syaratnya tidak melakukan kezaliman kepada mana-mana orang. Kita tunjukkan perasaan dengan cara yang dibenarkan. Bahkan benda ni dibenarkan oleh perlembagaan sendiri. Maksudnya dibenarkan. Walaupun saya tahu ada sebahagian ulama yang mengatakan demonstrasi jalanan ni adalah benda yang haram. Ada juga yang mengharamkan kerana dia kata banyak keburukan daripada kebaikan. Tetapi wallahu alam, saya berpandangan isu ni bukan isu ibadat. Ada juga yang membida'ahkan. Bagi saya ini bukan isu ibadat. Demonstrasi bukan isu ibadat, dia isu politik. Dia nak menyatakan pendirian dia. Nak menyatakan dia tak setuju dengan cara ini dan itu, maka dia boleh buat. Tapi dengan syarat, mesti dibuat secara aman, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan angkat senjata, bukan dengan membunuh orang, bukan dengan merosakkan harta awam. Tak. Mesti mengikut lunas undang-undang. Kalau pemerintah kata kena ada permit, pergi ambil permit. Begitulah caranya. Ya? Baik, kita pergi kepada hadis berikutnya 125. Hadis ini lebih kurang sama, kita baca saja. Qala al-Imam al-Bukhari, haddatsana Ali ibn Hakim al-Audi. Qala haddatsana Sharik an Abi Umar an Abi Juhayfa qala shaka rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu. Faqala ihmil mata'ak fad'ahu 'ala at-tariq. فمن مر به يلعنه فجعل كل من مر به يلعنه
faja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma laqitu minan nas faqala inna la'natallahi fawqa la'natihim thumma qala lilladhi shaka kufita aw nahwi aw nahwa. Yang hadis ni lebih kurang sama macam hadis yang kita baca di atas tadi, ya. Maka disebutkan sama juga, lelaki ni pergi mengadu dekat Nabi SAW yang jiran dia menyakiti dia, maka Nabi SAW suruh ambil harta pergi letak dekat jalan. Okey? Baik. Kita pergi kepada hadis berikutnya, hadis nombor 126. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Makhlad ibnu Malik qala haddatsana Abu Zuhair Abdul Rahman ibnu Maghra qala haddatsana Al-Fadl يعني ابن مبشر قال سمعت جابرا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره فبينما هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض فقال قد رأيته قال نعم قال رأيت خيرا كثيرا ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي ما زال يوصيني بالجار hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu miratha. Yang bermaksud hadis nombor 126. Kata Al-Imam Al-Bukhari, Makhlad ibnu Malik telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Abu Zuhair Abdul Rahman bin Maghra telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Al-Fadl, yakni Ibn Mubashir telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, saya mendengar Jabir berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarih, iaitu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia dizalimi oleh jirannya. Maksudnya berlaku di antara dia dengan jirannya tu sesuatu yang tak baiklah. Jiran dia dok zalim kat dia, dok menyakiti dia, musuh dengan dia. Dia datang kepada Nabi. Fa bainama huwa qa'id bainar rukun wal maqam. Ketika mana dia sedang duduk di antara rukun dengan makam. Makam Ibrahim dengan bucu Kaabah. Makam Ibrahim ni dekat Kaabah lah. Bucu Kaabah. Itu Hajar Aswad. Idza aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi pun datang. Wa ra'ahu ar-rajul, dan lelaki yang datang jumpa Nabi ni, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berhadapan dengan seorang lelaki yang berpakaian putih. Betul-betul di kawasan Kaabah tu. Di kawasan Kaabah, iaitu di makam Ibrahim tu. Haitsu yusalluna 'alal janaiz, ketika itu manusia sedang bersalat jenazah. Fa aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun muncul, Nabi pun berpaling pada dia, faqala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Lalu bila Nabi paling kat dia, dia pun terus tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ibuku dan ayahku dan ibuku menjadi galang ganti untukmu ya Rasulullah. Ini perkataan yang biasa disebut oleh para sahabat ketika mana nak bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan kepada Nabi yang mereka ni melebihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun terpaksa mempertaruhkan ibu dan ayah mereka. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, dia kata. Manir rajul alladhi ra'aitu ma'aka muqawimaka alaihi thiyabun bid. Dia kata, ya Rasulullah, siapa lelaki yang aku tengok berdepan dengan kau tadi dan dia memakai pakaian putih?
Dia nampak lelaki itu pakai pakaian putih. Jadi dia tanyalah kat Nabi, siapa tu? Maka Nabi SAW pun tanya, aqad ra'aitahu, adakah kamu melihat dia tadi? Qala na'am. Dia kata, ya. Maka Nabi SAW pun bersabda, ra'aita khairan kathira. Engkau melihat kebaikan yang banyak. Zaka Jibril sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Jibril, Rasul Rabbi, Rasul Tuhanku. Ma zala yusini bil jar. Dan dia sentiasa mengingatkan aku, memberi wasiat kepada aku tentang jiran, hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu miratha, sehingga aku menyangka yang Jibril ni akan menjadi Jibril ni akan memberikan ataupun akan memperuntukkan kepada jiran ini sebahagian daripada harta rampasan perang. Harta rampasan perang pula. Harta pusaka. Harta pusaka. Jadi riwayat ni, saya nak sebut juga, riwayat ni adalah riwayat yang dhaif. Ya, riwayat ni adalah riwayat yang tidak sahih. Tetapi walau bagaimanapun, hujung hadis ni disokong oleh riwayat yang sahih. Disokong oleh riwayat yang sahih. Okey. Cuma riwayat yang kisah tu, yang dinampak Jibril dan sebagainya tu, itu tidak sahih. Cuma riwayat yang kata di hujung tu, iaitu Jibril sentiasa berpesan kepada aku supaya aku ni melakukan kebaikan kepada jiran, sehingga aku sangka dia nak menjadikan jiran tu sebagai waris. Itu tidak ada masalah, ia adalah riwayat yang sahih. Tapi kisah tu tak disokong oleh mana-mana yang dinampak Jibril dan sebagainya, ya. Baik. Kenapa riwayat ni dhaif? Riwayat ni dhaif adalah disebabkan oleh kerana Ibn Mubashir itu adalah riwayat yang adalah perawi yang lemah. Okey. Ini kita dah hurai dah sebelum ni, so tak perlu panjanglah. Maksudnya sampai Nabi sampai sangka Jibril macam seolah-olah macam nak jadikan jiran tu pewaris kita. Suruh buat baik kita dengan keluarga kita, memang kita disuruh untuk buat baik. Sebab apa? Kalau dia meninggal, keluarga kita meninggal, kita dapat bahagian pusaka. Kalau kita meninggal, dia dapat bahagian pusaka. Jiran ni Jibril suruh buat baik banyak kali suruh buat baik, seolah-olah macam kalau dia mati kita dapat pula pahala. Itu yang Nabi SAW ajar kita, pentingnya berbuat baik dengan jiran, kerana seolah-olah macam dia tu waris kita. Okey. Bab nombor 69. Babun man adza jarahu hatta yakhruj. Bab sesiapa yang menyakiti jirannya sehingga dia keluar daripada rumah dia. Hadis nombor 127. Qala al-Imam al-Bukhari haddathana Isam ibn Khalid qala haddathana Artah ibn al-Munzir qala sami'tu ya'ni Aba Amir al-Himsi qala kana Thawban yaqul ma min rajulin yatasaramani fawqa 3 ayyam fayahliku ahaduhuma famata wa huma ala dhalika min al-musaramah illa halaka jami'an wama min jarin yadhlimu jarahu wa yaqharuhu hatta yahmilahu dhalika ala an yakhruja min manzilih illa halak. Hadis ini adalah sanad dia sanad yang sahih daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Thawban. Maksudnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Isam ibn Khalid telah menyampaikan kepada kami, dia mengatakan Artah ibn al-Munzir telah menyampaikan kepada kami, dia mengatakan saya mendengar yakni Aba Amir al-Himsi berkata Sauban pernah menyatakan, yakni Sauban punya kata-kata ni. Kata Sauban, tidak ada 2 orang lelaki yatasaraman, maksudnya mereka ini bergaduh sehingga tak bercakap. Yatasaraman ni maksud tak bercakap, yang ni pulaukan yang ni, yang tu pun pulau yang ni. Mereka
berbalah pada peringkat awal sehingga membawa tak bercakap, sehingga membawa kepada keadaan tak bersembang. Kalau jumpa pun masing-masing berpaling selama lebih daripada 3 hari. Kenapa lebih 3 hari? Nabi SAW kata kalau kita ni ada sedikit bertengkar dalam isu dunia. Macam mana bertengkar dalam isu dunia? Kawan ni marah kat kawan ni isu urusan pejabat. Minta buat minit mesyuarat tak buat. Minta selesaikan kerja tak selesai. Marah. Jangan lebih pada 3 hari. Kalau lebih pada 3 hari berdosa. Nak elakkan daripada dosa, salah seorang kena bagi salam. Fayakunu khiyaruhum ataupun fayakunu khairuhuma may yabda'u bisalam. Sebaik-baik ia daripada kalangan orang yang bertengkar, yang bergaduh, bukan bertengkar, yang bergaduh ni sampai tak bertegur siapa ni, ialah orang yang mulakan dengan salam. Dia nampak kawan dia tu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey. Terlepas daripada dosa. Ini untuk urusan dunia lah. Marah untuk urusan dunia ni, Islam beri ruang kepada kita untuk layan marah tu selama 3 hari. Lebih daripada 3 hari tak boleh. Kecuali kalau kita marah tu ada urusan agama yang apa ni, yang bercampur dengannya. Contohnya macam kita tak bercakap dengan dia sebab dia ni kekal melakukan maksiat. Boleh. Lebih pada 3 hari pun tak apa. Contohnya Nabi SAW pernah memulaukan Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah selama 50 hari. Sebab apa? Sebab tak pergi perang. Nabi SAW dah wajibkan pergi perang. Mereka tak pergi dan tak ada alasan pun. Bila tanya kenapa tak pergi? Bukan kerana sakit, bukan kerana ada uzur, bukan kerana tak ada kenderaan. Memang sengaja tak pergi. Kenderaan ada, badan sihat, tenaga kuat, tapi tetap tak pergi. Maka Nabi SAW marah. Dan marah tu ada kaitan agama sebab tak pergi jihad. Boleh lebih daripada tu untuk memberikan keinsafan. Ataupun dalam hadis Nabi SAW pernah memulaukan isterinya, tak bercakap dengan isterinya selama sebulan. Kerana isu agama. Boleh. Jadi kalau ada isu agama tak apa. Tapi kalau setakat marah urusan dunia saja, kan? Bergaduh sebab tak dapat tengok channel yang kita minat. Kita nak tengok Liverpool lawan Manchester. Dia pergi tengok rugby pula. Berebut-rebut remote, bergaduh. 3 hari boleh. Lebih pada tu tak boleh. Lebih pada tu tak boleh. Jadi sebab itu Sauban kata kalau mereka ni bergaduh lebih daripada 3 hari, fayahlik ahaduhuma, salah seorang daripada mereka binasa, maksud meninggal. Famata, apa ni, dua-dua mati dalam keadaan mereka masih lagi tidak berdamai, illa halaka jami'ah, melainkan tak ada balasan lain untuk mereka, melainkan kedua-duanya akan binasa. Maksudnya berdosa kedua-duanya. Wama min jarin yadhlimu jarah, dan tidak ada seorang jiran pun yang menzalimi jirannya, wa yaqharuhu, dan berlaku keras padanya, hatta yahmilahu dhalika, sehingga perbuatan keras kepada jiran, perbuatan menzalimi jiran membawa kepada jiran tu sendiri keluar pada rumah. Maksudnya seorang jiran punyalah keras dengan jiran yang seorang lagi tu, punyalah zalim pada jiran yang seorang lagi tu, sampai jiran tu pindah rumah. Tak tahan aku, dia kata. Jiran aku ni buat zalim ke aku banyak sangat. Aku kena pindah rumah, dia kata. Melainkan jiran yang menzalimi ni akan binasa, yakni akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab. Jadi sebab itu Syekh pengarang kitab Rasyul Barak ni, Muhammad Luqman ni, dia kata fiqhul hadis, pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni, fihi al-hath ala izalatil hijran wal ibti'ad anil musyajarah wal muqata'ah. Hadis ni nak bagi tahu kat kita mempunyai gesaan untuk kita menghilangkan permusuhan, menghilangkan kita tak bertegur dengan saudara seislam kita kalau bergaduh tu ataupun kalau bertengkar tu dalam urusan dunia. Kerana bila kita tak bercakap dengan seseorang, kadang-kadang marah tu dah hilang dah. Marah tu dah hilang dah. Yang tinggal apa? Yang tinggal ego je. Yang tinggal tu cuma ego. Jadi
kita buang ego tu. Ya. Kita buang ego tu, kita rendahkan ego tu, bagi salam. Assalamualaikum. Orang yang bersalah dengan kita tu pun dia dah minta maaf dah. Kita pun dah maafkan. Kan? Dia pun takut nak tegur kita kan. Bagi salam. Bila kita bagi salam mungkin akan elok seperti biasa. Wal ibti'an anil musyajarah wal muqata'ah. Kalau boleh elakkan diri daripada bergaduh. Elakkan diri daripada situasi yang boleh menyebabkan kita bertengkar, ketika kita bermusuh-musuhan. Ini benda yang diajar oleh hadis ni. Kemudian, hirsul Islam ala tamasukil mujtama' wa tarasil bunyan. Islam ajar kita untuk kita bersatu padu sesama masyarakat. Tambah pula sesama Muslim. Dan kalau boleh, rapatkan saf, kuatkan binaan kemasyarakatan, kerana kita adalah datang daripada agama yang sama, datang daripada bangsa yang sama, negara yang sama. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah umat Islam, kebanyakan kekalahan tamadun Islam yang pernah dibina sangat agung sebelum ini, seperti Andalus, jatuh disebabkan oleh kerana permusuhan dan perpecahan dan juga tamak. Begitu juga kerajaan Abbasiyah jatuh disebabkan oleh kerana ada sebahagian daripada orang yang duduk dalam kerajaan Abbasiyah itu, yang keluar daripada kerajaan Abbasiyah, bina tamadun sendiri, dan akhirnya bersama dengan musuh untuk menyerang Abbasiyah. Untuk menyerang Abbasiyah, dan akhirnya dia pun dijatuhkan. Kerana berkawan dengan musuh, kononnya nak menjatuhkan saudara se-Islam sendiri. Ini benda yang kita perlu belajar daripada sejarah. Yang ketiga, at-tahdhir min su'il muamalah ma'al jiran wa bayanul 'aqibah aw wakhimah lidh-dhalimin wal 'adin. Hadis ni bagi tahu tentang amaran untuk kita ni jangan berurusan dengan buruk sesama jiran, dan bagi tahu apakah balasan yang buruk yang akan datang kepada orang yang menzalimi jirannya. Ya, wallahu a'lam. Jadi saya kira cukuplah sekadar tu, ya. Untuk hari ini insya-Allah kita sambung pada masa akan datang. Okey. Insya-Allah kita tengok kalau ada soalan. Kalau ada soalan saya cuba nak jawab mana-mana yang sempatlah. Okey. Mana tadi ni? Okey. Okey. Ni ada soalan. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah benar onani ni adalah khilaf muktabar? Sebenarnya memang ada perbahasan. Ya, memang ada perbahasan tentang hukum melakukan onani. Tetapi pendapat yang tepat ialah pendapat yang mengatakan ia adalah haram. Kerana jelas dalam Quran menyebutkan walladzina hum li furujihim hafizun. Di antara ciri-ciri orang yang beriman ialah orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali mereka hanya berhubungan dengan isteri-isteri mereka dan juga hamba-hamba mereka. Walaupun ada sebahagian kata harus, ada sebahagian kata makruh, kan? Tapi pendapat yang sahih ialah pendapat yang mengatakan haram. Kerana apa? Kerana ia ada makna zina, walaupun ya tidak sampai kepada tahap zina, tapi makna tu ada, iaitu melepaskan nafsu bukan di tempat yang sepatutnya. Okey. Jadi kalau tanya saya, pendapat yang kata harus onani itu adalah pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil lah. Okey. Dan kedua, masa bacaan tasyahud akhir, ketika bersyahadat membaca 2 kalimah syahadah, bolehkah kita berhenti pada perkataan abduh? Kita matikan huruf ha bulat, lepas tu sama wa rasuluh. Abduh wa rasuluh. Sahlah bacaan tu, tapi seeloknya kita sambung abduhu wa rasuluh. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, boleh ke bercakap tentang keburukan si mati supaya awam dapat kedudukan yang sebenarnya? Asalnya kalau si mati ni meninggal dunia, memanglah mati meninggal dunia kan?
Tapi kalau si mati itu meninggal dunia dan ada keburukannya yang tersembunyi yang tak ada kepentingan untuk kita tahu. Tak ada kepentingan untuk keburukan dia tersembunyi. Maka kita tak dibenarkan untuk mendedahkan. Ya, kita tak dibenarkan untuk kita dedahkan kerana dia dah mati dah. Kerana Nabi SAW kata la tasubul amwat. Jangan kamu cela orang mati. Kerana mereka telah pun berlalu pergi. Itu yang disebutlah. Tapi kalau ada kepentingan yang termasuk dalam salah satu daripada 6 yang saya sebut tadi. Contohnya macam orang menggunakan fatwa dia seolah-olah macam fatwa dia fatwa yang baik sedangkan dia tu sendiri sesat dan sebagainya, kena bagi tahu fatwa ni fatwa yang sesat. Ini adalah fatwa yang batil. Wajib bagi tahu supaya orang awam tidak tertipu. Bolehkah kita dengar kuliah agama ditandas menggunakan earphone? Pertama sekali, dengar sesuatu dalam tandas tak ada masalah. Kerana kita duduk tandas, kita dengar suara orang luar. Tapi, ya, yang tak dibenarkan ialah mendengar sesuatu yang mengandungi kalam Allah ataupun nama Allah di dalam tandas kerana tempat tu tempat yang tak sesuai. Kecuali kalau suara tu datang daripada luar dan kita dengar di dalam. Jadi maksudnya kalau radio tu ada di luar, bukan di dalam toilet, maka tak ada masalah untuk kita dengar sesuatu yang dimain di luar. Benda tu, handphone tu di luar, kita dengar daripada dalam, maka tak ada masalah. Okey? Jadi kalau kita guna earphone tu kat dalam, dia punya device kat luar, maka tak ada masalah lah. Sebab earphone tu dia bukan yang bermain, dia hanya menyampaikan. Dia menyampaikan. Okay? Tapi kalau earphone tu ada wire dan wire itu bersambung dengan device dalam toilet juga, maka tak dibenarkan. Kerana ia tak sesuai untuk nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Golongan Ihsan, kepada Kak Majini, kepada Dr. Azmi, ya, kepada ni ada satu lagi. Assalamualaikum. Ada ke riwayat Nabi mengadakan tahlil sebelum melakukan salat tarawih? Tak ada lah. Tak ada. Ini semua benda-benda yang baru datang. Saya ada dengar juga banyak juga rungutan orang kata kami nak sembahyang tarawih, tiba-tiba dia pasang, dia baca pula tarawih panjang-panjang kan. Benda ni bagi saya tak perlulah. Kalau kita nak doa, kita doa jangan melibatkan orang lain. Kita doa selepas daripada salat. Kenapa kita nak tahan-tahan orang nak salat, orang nak balik? Jadi selesaikan tarawih itu dulu. Kemudian kalau kita nak doa, doa kemudianlah. Ya. Doa ni bila-bila pun boleh. Wallahu a'lam, jangan menyusahkan orang. Kerana dalam hadis Nabi SAW tak bagi imam ni panjang-panjangan solat. Kerana orang ada hajat, ada orang sakit, ada orang ada hajat. Jadi kita tahan orang ada hajat. Tak betul lah. Bagi saya tak betul, tak kena. Wallahu a'lam, itu pandangan saya lah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak pada semua. Terima kasih banyak pada yang hadir. Terima kasih banyak pada lokal Kak Jini, Dr. Azmi dan semua tim beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf salah dan silap saya.